أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kita masih lagi berbaki kisah pembinaan Kaabah dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan daripada berlakunya fitnah peperangan yang besar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 35 tahun, maka berkumpulah Quraisy untuk membina Kaabah kerana mereka ingin masukkan bumbung kepada Kaabah, kerana sebelum tu Kaabah hanyalah susunan batu batan sahaja yang mentah, tidak diikat. Ketinggian, dikatakan ketinggian Kaabah masa itu hanya setinggi lebih sikit daripada ketinggian manusia. Jadi untuk bumbung tu, dia kata elok kita buat yang baru. So semasa mereka nak bina Kaabah tu, tiba masanya untuk meletakkan Hajarul Aswad, di mana mereka berselisih untuk meletakkan Hajarul Aswad. Setiap kabilah ingin mengangkat Hajarul Aswad untuk diletakkan di tempatnya, kerana dianggap mengangkat batu Hajarul Aswad itu ada satu kemuliaan, sehingga membawa kepada peperangan. Dan sebelum tu memang orang Arab ni suka berperang, hanya disebabkan oleh perkara yang remeh-remeh tercetus peperangan di kalangan mereka, iaitu di zaman jahiliyah. So wa kanat fi ahwana min hadha bikathirin fil jahiliyah wa a'addu lil qital. So macam mana kisah dia berperang tu? So bila mereka bergaduh situ, siapa yang nak letakkan Hajarul Aswad, lalu mereka pun a'addu, a'adda yu'iddu, melengkapkan diri, bersedia untuk berperang. Lil qital. Wa qarrabat Banu Abdiddar jafnatan mamlu'atan daman. So untuk bersedia untuk berperang tu, so mereka berbai'ah antara satu sama lain lah. So qarrabat mengemukakan. Ini kabilah Bani Abdiddar ni telah mengemukakan jafnatan, satu mangkuk yang mamlu'atan, penuh. Mamlu'un mana penuh. Kalau muannas tambah ta lain, so jafnatan mamlu'atan, penuh dengan daman, dengan darah. So kaedah mereka tu, kalau kita ni sampai ke penghujung ni, kita sanggup mati ni. So macam mana mereka buat? Ambil satu mangkuk isi darah itu, celup tangan. Wa ta'aqadu hum wa banu adiyyin alal maut. So mereka ta'aqada saling membuat perjanjian. Ta'aqada. So hum tu takkid je lah, sebab kita dah ada sini ta'aqadu. Ini dah mereka ni. Mereka berjanji. Mereka membuat perjanjian. So untuk menguatkan lagi kenyataan tu, hum kita keluarkan. Hum. Ini taukid lah panggil. Siapa tu mereka tu?
inilah Banu Abdiddar. So dia kata Banu Abdiddar dengan Banu Adi dan Banu Adi. Ini kabilah Banu Adi melakukan perjanjian untuk matilah, alal maut. Untuk mati. Di atas kematian maknanya untuk mati. Wa adkhala yudkhilu idkhalan, memasukkan. Aidiyahum, tangan mereka. Yadun, jamak dia aidin. Aidin. Ini nakis ya. Nakis ya ni dia akan hidup kalau dia jadi maf'ul bih. Maf'ul bih dia akan hidup balik gitu. Aidia lah. Tapi kalau dia marfu' dia aidin je. Ini hidup balik. Wa adkhalu aidia. Wa adkhalu, mereka memasukkan tangan-tangan. Aidia. Hum, tangan mereka. Fi, ke dalam zalikad dam, ke dalam darah itu yang berada di dalam mangkuk itu. Fi, berada dalam tilka jafna. So jafna muannas, itu tilka. Kalau muzakkar zalika. Wa kanat, ini kemungkinan kana ni kana tammah, dan berlakulah tanda-tanda kematian. Wa kanat ayah. So kalau kita kata tammah, kita akan baca wa kanat ayatul maut wasyarri, man telah berlakulah hadasat, telah berlakulah hadasat ayatul mauti wasyarri. Kalau kita baca nakisah, mana kana itu kita kata nakis. Kalau nakis, so kita kena baca ni lah. Kita kena baca ayatan. So, ayatul maut. Ayatul maut. Ayatul maut. So kana ni mungkin jafnah. So jafnah yang berisi darah adalah tanda kematian dan keburukan. Syar. Dan akan berlakulah kematian dan akan berlakulah keburukan, kejahatan. Wa makasat, makasa yang kusu, remain, tinggal. Mana berada dalam Quraisy. Quraisyun tinggal dalam keadaan begitu. Ala zalika, zalika beberapa hari. Ayyaman. So beberapa hari duduk dalam keadaan tegang lah. Beberapa hari duduk dalam keadaan tegang. Summa, kemudian ittafaqa yattafiqu ala, bersetuju. Summa ittafaqu, ittafaqa. Kemudian mereka bersetuju di atas, bersetuju kepada kenyataan bahawa anna awwala, yang pertama, orang yang man, yang pertama orang yang masuk, dakhala yadkhulu, artinya orang yang pertama masuk, min babil masjid, daripada pintu masjid, akan yaqdi, qada yaqdi, memutuskan. Qada yaqdi, akan memutuskan bainahum, sesama mereka.
So maknanya itu satu kelompok lah. So dia sebut dua je kelompok kan. Sebenarnya Banu Abdullah ni dia ada kuncu-kuncu dia lah. So salah satu kuncu dia ialah Banu Adi sini lah. Dia ada lagi kuncu lain, dia sebut satu aja. So dua kelompok tu, dua Banu Abdullah dengan Banu Adi ni satu kuncu. So mereka akan duduk menegakkan, akan tolong satu sama lain. Mana kalau kamu berperang, kami pun akan perang juga. Fakana, maka awwalu dakhilin. Orang yang pertama masuk, dakhil orang yang masuk. Awal, first yang masuk. Masuk ke atas mereka, itu yang masuk menemui mereka lah. Alaihim. Masuk di mana mereka berada ialah Rasulullah. Ini khabar kana lah kan. Ini isim kana. Isim kana ni rafa'. So khabar kana Rasul. Khabar kana hukum dia mansub. Ini nasab dengan fathah sini kan. So fakana awwalu dakhilin alaihim, maka orang yang pertama masuk. So masuk di mana mereka berada lah. Masuk di mana mereka berada ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma, lalu lamma tak kala ra'auhu, mereka melihatnya. Ra'a kalau jamak ra'au. Apabila mereka semua melihat Nabi, utuh Nabi, melihatnya, mereka pun berkata, qalu hadzal aminu. Ini pun susah nak terjemah ni. Sebab ada dua kemungkinan. Hadzal aminu boleh bermakna this is the amin. Inilah si amin tu yang kita reda dengan dia, mana kita suka dengan dia, radina, ataupun hadzal aminu, this amin. So we so kita reda dengannya. Hadzal amin radina, radituhu, sama dengan mana raditu bihi, kita reda dengannya lah. Mana we were pleased lah kalau tadi. So kita terimalah dia. Dia macam mana kita nak buat? Kalau terjemah tu okey lah, tapi dari sudut nahwu tu dia mungkin problem sikit lah. Kalau terjemah tu kita kata ini amin, so kita suka kat dia, kita reda kat dia, kita reda dah dia. Apa-apa keputusan yang dia buat ni. So hadzal amin, sebab ni sirah ni, ini sirah sifat. So bila sirah sifat, kalau sama-sama makrifah, so dia akan jadi problem lah. Macam kita kata haza Zaidun. Ini terjemahan satu aja kemungkinan. Tak ada kemungkinan lain. Ini Zaid. This is Zaid. Tapi kalau kita kata haza al-katibu. Sebab al-katibu sirah sifat. So bila sirah sifat, dia boleh dua makna. Satu adjektif, satu dia khabar. So hazal katib maknanya this katib. Satu. Yang kedua
So this is the katib. Ini ayat lengkap. Ini bukan ayat this katib. So sama juga ini, hadal amin boleh dua makna. Ini adalah si amin itu yang amanah tu. Si ini adalah si amanah itu. Satu lagi mana dia? Ini yang amanah ini tak ada cerita. So cerita dia Rodi itu sini. Rodina. Cuma dia punya maf'ulun bih tak ada. Kena ada situ. Rodinahu. So maf'ulun bih ni kadang-kadang orang Arab hazafkan kalau sudah difahami. So hadal amin radinahu. Inilah si amin yang kita suka kat dia. Yang kalau kita kata haza al-aminu, this is si amin. So radina tu akan jadi hal kepada amin. Radina akan jadi hal. Yang juga lah si amin yang macam mana? Si amin yang kita suka kat dia. Untuk orang yang mengaji bahasa Arab je lah. Kalau terjemahan biasa tu okey dah biasa. Hadza al-aminu radina. Hadzal amin radina. Kan? Ini si amin yang kita suka kat dia. Satu lagi, ini adalah si amin yang mana kita suka kepada dia. Yang satu lagi, si amin ini kita suka kat dia. Haza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Haza Muhammadun. This is Muhammad. Okey, dah bila mereka bersetuju Muhammad amin ini yang akan menyelesaikan masalah mereka, so Rasulullah pun terima. Lalu apa yang Rasulullah buat? Da'a yad'u, meminta. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'a bi, mintalah. Da'a bi, meminta saubin. Da'a bi, so meminta satu kain. Dan Rasulullah pun akhaza, mengambil batu tadi, Hajar Aswad, Al-Hajara. So alif lam tu kita panggil alif lam ahdi. Alif lam ahdi. Ahdi maknanya yang tertentulah, tertentu sini alif lam makna refer kepada Hajarul Aswad. Wa wada'ahu. Wada'a yada'u, meletakkan. Wa ni makna dan. Wada'a sini makna meletakkan. Dan dia, baginda meletakkan batu itu fihi, ke dalam kain. Fihi, ke dalam kain. Bi, dengan yadihi, dengan tangan baginda. Tangan Ar-Rasul. Summa huruf ataf. Dan maka kemudian, ini kita panggil huruf ataf. Summa qala, kemudian Nabi pun berkata, litakhus kullu qabilatin binahiyatin minas saubi.
Nabi kata gini, hendaklah, mana hendaklah? Hendaklah mengambil. Hendaklah mengambil. Kullu, setiap qabilatin, setiap qabilah. Mengambil B situ kan. So B tak perlu terjemah saja. Ta'khuzu maknanya pegang lah. Pegang, kalau kita terjemah pegang, pegang pada sini. So hendaklah pegang setiap qabilah pada hujung nahiyah. So min tu min bayaniah saja, tak perlu terjemah. Hujung kain. So hujung kain. So li ni kita panggil lam amar. Lam digunakan untuk mewujudkan amar, perintah. Plus mudhari' sini kan. So asalnya ta'khuzu. Ni bukan kamu ni, sebab sini qabilah ni muannas. Kullu, lafaz kullu muzakkar. Penggunaan dia kita tengok dia idhafah kepada siapa. Kalau dia idhafah kepada qabilah, artinya makna kul ni ialah qabilah. So makna dia ni qabilah ni muannas. So, sebab tu pakai sini ta'khuzu, bukannya ya'khuzu. Boleh juga kita kata li ya'khuzu. Yang ni kita raikan lafaz kul. Kalau kita raikan makna kul yang qabilah, so kita guna ta. Ita'ku. Okay, li ni lam amar kan. So dia menjazamkan fi'il mudhari'. Yang mematikan baris dhammah pada fi'il mudhari'. Jadi li ta'khus. So lam amar dalam bahasa Inggeris dia terjemah let. Let every itu. Kena ada let lah. So let every qabilah take. Binahiyatin minas sawt. Summa. Kemudian Nabi kata, kemudian summarfa'uhu. Summarfa'uhu. Kemudian kamu semua irfa'uhu, angkat. Rafa'a yarfa'u. Fi'am ada irfa'. Ramai campurlah waw alif. Jadi irfa'u. Ini akan tukar, bagi mati ini akan tukar jadi berhadapan. So irfa'u. Kemudian hamzah ni hamzah wasal. So bila bertemu dengan baris, hilanglah dia. Summar. Hilang baris. Summarfa'u. Kemudian kamu semua angkat. Irfa'uhu jami'an. So jami' mana all of you lah. Jami'an. Ini hal. Mana kita bagi atas dia tu kerana dia jadi hal. So asalnya mana mujtami'ina. Jami'an mana mujtami'ina. Sebab hal ni kena isi mustaq ni. Isi mustaq ni lah. Ijtama'a mujtami'una. Mujtami'in, mujtami'una, mujtami'ina. So jami'an. So bila Nabi suruh gitu, maka mereka pun buat. Maka fa'alu. So mereka pun lakukan. Fa'alu. And then they did. Fa'alu. Hatta, sehingga iza bila balagu sampai kan, bila mereka sampai dengan batu tersebut, bihi, sampai di tempat maudi ahu, tempat batu. Hu ni al-hajar, hi pun hajar.
hatta idza balagu bihi mawdi'ahu, Nabi pun wada'a, meletakkan hu, Hajarul Aswad. Huwa, Nabi sendiri. So huwa tu buat keluar yang ada huwa dalam perut tu, buat keluar. Ini nak menguatkan Nabi sendiri dia. Nabi letak tu dengan di tangannya. Tangan yad biyadihi, dengan tangannya. Summa bana alaihi. Kalau kata bana ni Nabi membina di atas asas itu. Summa bana alaihi. Jadi sesuainya Nabi lah. Summa bana alaihi. Kemudian Nabi bina atasnya, atau Nabi pun letak bata lah. Kalau yang lain, fa'alu hatta idza balaghu bihi mawdi'ahu wada'ahu Rasulullah SAW biyadi tahirah summa banau alaihi. Kayak ni kata, lepas tu Quraisy tu, orang Arab membina di atas asas itu. Kalau yang tadi Nabi seorang je, Nabi yang lepas tu Nabi letak bata. So boleh belakang lah. Okay, so kita kata sini summa bana, sini ada Nabi lah. Kemudian Nabi membinanya, yakni meletakkan batu-batan di atas Hajarul Aswad untuk seterusnya mereka membina Kaabah. Wa hakadha, demikianlah dara'a. So dara'a yadra'u, Nabi telah menahan sini. Hakadha dara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menahan peperangan al-harba daripada berlaku kepada kaum Quraisy, an Quraisyin. Dara'a yadra'u. Dara'a yadra'u dar'an, menghalang. So, Rasulullah menahan peperangan daripada berlaku ke atas Quraisy, daripada berlaku kepada Quraisy. Dengan hikmatin, dengan hikmah. Laisat, tiada, fauqaha, melebihinya, hikmatun, satu hikmah pun. Tiada satu hikmah pun, kebijaksanaan. Tiada satu kebijaksanaan fauqaha, yang mengatasinya. Mengatasi kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang balik. Sebelum tu apa cerita dia? Mereka nak meletakkan Hajarul Aswad, berselisih. Lalu mereka pun bersedia untuk berperang. A'addu lil qital. Sehingga kan menimbulkan di antara satu sama lain di kalangan mereka itu puak-puak. So, satu puak berjanji untuk sehidup semati. Tanda dia celup tangan dalam mangkuk yang berisi darah. So qarrabat, lalu telah mengemukakan Banu Abduddar. So, Banu Abduddar, kabilah Abduddar telah mengemukakan ataupun mengholorkan jafnatan, satu mangkuk mamlu'atan yang penuh dengan darah. Wa ta'aqaduhum, dan mereka pun, yakni Banu Abduddar, membuat perjanjian wa Banu Adi, dengan Banu Adi, perjanjian untuk mati. Ala sini makna untuk lah, sebab bahasa Melayu kita guna membuat perjanjian untuk. Membuat perjanjian untuk mati. Alal maut, makna kita mati bersama. Kita menentang puak yang tak mahu bagi kepada kita angkat Hajarul Aswad. Lalu mereka semua ni ada khalu, memasukkan aidiyahum, tangan-tangan mereka, fi zalikad dami, ke dalam darah yang berada di dalam mangkuk itu, fi tilkal jafnati. Wa kanat ayatal mauti wasyarr. Jafnah tadi, mangkuk tadi, ialah tanda kematian dan tanda keburukan yang akan berlaku. Jadi suasana tegang
berlaku kepada Quraisy. Semua ni Quraisy berlaku tu. So, wa makasat Quraisy kekal ala dhalika dalam keadaan begitu selama beberapa hari, ayaman. Kemudian cari solution, thumma ittafaqu ala dha. Kemudian mereka bersetuju, ittafaqu ala bersetuju untuk bersetuju di atas kenyataan anna bahawa awwala man yadkhulu, orang yang pertama masuk min babil masjid, daripada Masjidil Haram, yaqdi, akan memutuskan siapa yang nak angkat Hajar Aswad, bainahum, between them, antara mereka. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakana awwalu dakhilin alaihim, orang yang pertama dakhil masuk ketika mereka berada di Kaabah tu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'awhu, bila mereka melihat Nabi, qalu hadzal al-amin. Mereka kata, ini si amin, ini si yang amanah ni, ini orang yang paling amanah ni, yang kita reda dengannya. Radina. Haza Muhammadun, inilah Muhammad yang pandai membuat keputusan. Wada'a Rasulullah, lalu Rasulullah pun meminta bisaubin, satu kain, wa akhadhal hajara, Nabi pun ambil, mengangkat hajar, wa wada'ahu, dan meletakkannya fihi, di atas, di dalam kain, dengan tangan baginda, biyadihi. Summa qala, kemudian baginda kata, lita'khuz, hendaklah setiap kabilah, kullu qabilatin, mengambil ataupun memegang pada nahiyah, bi itu pada sudut ataupun bucu, minal saw, bucu kain. Summa, kemudian kamu semua angkat, summa rfa'uhu, mana 4 bucu-bucu tu semua diangkat oleh satu kabilah. Summa rfa'uhu, kemudian kamu semua angkat kain tersebut, jami'an, kesemuanya, untuk pergi ke rukun tadi kan, corner of the Hajar Aswad. Lalu mereka pun tu apa yang Nabi suruh, fa'alu, mereka lakukan, hatta sehinggalah idza balagu bihi, sehinggalah mereka sampai dengan batu tersebut ke tempat maudhi', tempat Hajar Aswad. Wa wada'ahu huwa, dan Nabi sendiri yang meletakkan batu biyadihi, dengan tangan baginda. Summa, kemudian baginda bana alaihi, membina Kaabah di atas asas Hajar Aswad, maknanya menambahkan bata untuk bina Hajar Kaabah. Hakadha wa hakadha, demikianlah dara'a, Nabi telah berjaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya, dara'a, berjaya menghalang al-harba, peperangan daripada berlaku kepada Quraisy, dengan hikmah, dengan suatu hikmah yang laisat fauqaha hikmatun, yang hikmah yang tidak ada hikmah yang dapat mengatasinya, fauqaha ataupun yang melebihinya, yang di atasnya. Tajuk baru, hilfu ataupun halfu, boleh ni maknanya, asalnya makna sumpah, sini maknanya perjanjian. Sebab biasanya digunakan untuk berjanji. Sumpah perjanjian lah, sumpah perjanjian yang dinamakan sebagai fudul. Fudul ni confuse ulama, apa benda maksudnya fudul. Setengah katakan fudul ni ialah dulu orang Arab suka membuat penindasan. Ada 1-3 orang, nama dia semua Fadl belaka. Ini pun Fadl, 3 orang Fadl. Dan 3 orang Fadl ni telah berpakat untuk melawan kezaliman. 3 orang ni.
buat reformasi. So sempurna ingat nama dia jadi jamak kepada fudul. Mana perjanjian seperti perjanjian yang telah dilakukan oleh 3 orang yang nama fadl. Satu kemungkinan dia. Satu lagi fudul ni maknanya harta lebihan. Maknanya sebab asal ceritanya ada satu orang Yaman dia bawa harta perniagaan dia. Maknanya harta ni mesti harta lebihan daripada harta rumah kan. So asal makna fadl ni lebih. Fadlun. Riba kan, riba makna riba fadl. Riba banyak jenis. Satu nama riba al-fadl, makna lebihan. So jamak dia fudul. Maknanya benda-benda yang lebih, barang dagangan apa semua tu harta yang lebih. Ini perjanjian tentang harta yang lebih. Sebab kisah dia, seorang orang Yaman, ahli peniaga, mari ke Mekah, buat perniagaan, kemudian orang Quraisy buat main kat dia. Ambil barang dia, kemudian tak nak bayar apa semua. Jadi, ada orang baik-baik di kalangan Quraisy waktu tu teringat, kita tak boleh. Dia pun mengadu kepada orang-orang yang dirasa lah, bangsawan ni, orang berani ni boleh tolong dia. Jadi, di kalangan masyarakat Quraisy tu ada satu kelompok yang kita kata tak boleh ni, kita menzalami orang. So, dia berpakat sesama mereka untuk menentang adat ini. Dan menyuruh orang yang tak membayar tadi tu supaya bayar balik. Serahkan balik harta orang Yaman tadi. Inilah sempurna dengan tu dinamakan hilfu fuduli. Perjanjian untuk dapatkan balik harta-harta al-fadl. Harta barangan dagangan. Dan peristiwa ini dihadiri oleh Nabi SAW. Dan Nabi kata kalau sekiranya benda ni berlaku dalam Islam, nescaya akulah akan orang yang pertama akan pegang benda ni. Pada perjanjian kan. Membenteras kezaliman. Wa syahida yashhadu menyaksikan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan. Syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilfa ataupun halfa hilfal fudul. Perjanjian fudul. Fudul. Dan perjanjian ni dia kata kana adalah semulia-mulia perjanjian. Kana akrama. Asalnya akramu, khabar kana dia akrama. So akrama hilfin yang pernah didengari, sumi'a tentangnya. Yang pernah didengari tentangnya. Mana tentang banyak perjanjian ni, hak ni dia kata paling masyhur. Kana akrama, kana ashrafa. Tinggi kedudukanlah. Ashrafahu. Kalau nak terjemah mulia-mulia pun dua-dua mulia-mulia. Sini pun mulia, sini mulia di sisi Arab. Fil Arab. So kalau kita nak bezakan akram dengan ashraf, so akram mulia, sini tinggi kedudukan. So ashrafahu fil Arab. Tinggi kedudukan dia di sisi orang Arab. Di kalangan orang Arab. Fil Arabi. Ni asalnya ashrafu lebih tinggi kedudukan, lebih mulia kedudukan. Semuanya khabar kana. So, kana akrama, kana ashrafa. Sebab dalam ni dah ada halful fudul. Ini dia cerita tentang sebab dia. Wa kana dan adalah sababuhu, sebabnya ialah anna rajulan, seorang lelaki, min Zubaidin, daripada kabilah Zubaid di Yaman. Min Zubaid, kabilah Zubaid, qadima telah datang. Qadima yang kedamu datang ke Mekah. Makkata. Dengan membawa dengan bidha'atin, dalam Quran ada bidha'ah, barang-barang dagangan ataupun barang-barang perniagaan. Lalu barang dia tadi lalu fashtaraha, lalu dibeli oleh Al-As, dibeli daripadanya. As bin Wa'il, Al-As bin Wa'ilin, ishtara, telah membelinya daripada orang lelaki Zubaid tadi. Siapa dia Al-As? Ahadu, one of, salah seorang. Ashrafi, syarif, jamak dia ashraf, orang yang bangsawan, pembesar
Quraisyin. Daripada syarif tadi kan sini asyraf, tinggi kedudukan. Asyrafi Quraisyin. Apa yang dia buat? Fa lalu dia habasa. Dia tahan haqqahu, hak orang tu daripadanya, anhu, tak bagi. Maknanya ambil barang tak nak bayar. Fa habasa anhu haqqahu. Fasta'adda. Ista'adda yasta'iddu isti'daan. Apa dia? Minta tolong. Minta tolong. Bahasa Arab minta tolong ni banyak. Ista'ana, minta tolong juga. Istansara, minta tolong juga. Tu fasta'adda, dia pun meminta fasta'adda alaihi, against, terhadap. So Az-Zubaydi. Zubaydi ni orang Zubayd tadi. Kalau ni nama kabilah kan. So kalau orang Zubayd dia panggil Az-Zubaydi. So, si Zubaydi tadi, orang kabilah daripada Zubayd tadi telah meminta tolong melawan orang itu. Alaihi mana? Melawan Al-Ais. Meminta tolong daripada Ashrafa, daripada bangsawan-bangsawan Quraisy. Fa'abau. Mereka menolak. Aba ya abah? Menolak. Fa'abau. An, untuk yu'inu, menolong. Ala, menentang. So mereka menolak untuk menolong, menentang ataupun menolong melawan Al-As bin Wa'il. Li, kerana makanah, fi makanatihi, makanah dia kedudukannya. Kerana kedudukan juga Wa'il pun, As bin Wa'il pun tinggi di kalangan masyarakat Arab. Wantaharuhu. Mereka mengherdik dan menghalau. Jauh. Pergi. Dia panggil intahara. Jamak dia intaharu lah. So wantaharu, mereka mengherdik dan menghalaunya. Kemudian apa yang Zubaydi buat? Minta tolong pula. Tadi perkataan ista'adda kita gunakan. Sekarang ni istaghasa. So wastaghatha, minta tolong. Tapi dia lebih kepada melaung lah. Istaghas. So wastaghasa, melaung, meminta tolong. Istaghasa Az-Zubaydi. Orang daripada kabilah Zubayd tadi telah meminta tolong pula penduduk Mekah semua. Ahla Makkah. So dia laung minta tolong. Dan dia minta tolong juga wasta'ana. Tengok berapa dah. Istaghasa minta tolong, ista'ana minta tolong. Tadi ista'adda kan? Minta tolong juga. So dia minta tolong dengan kulli, setiap orang yang memiliki muru'ah. So muru'ah boleh makna kehormatan, boleh makna keberanian. Orang yang ada keberanian. Sini sesuai orang yang berani lah. Wahajat, berkocak. Haja, berkocak. Al-ghairah, semangat. Al-ghairah fi rijalin, pada orang-orang lelaki yang min zawi, yang memiliki al-muruah tadi kan, keberanian tadi. Al-muru'ati wal futuwah. Ini semua makna keberanian belaka. Tapi yang ni lebih kepada semangat muda tu. Al-futu daripada fata kan, fata orang muda, al-futuwah kemudaan, orang yang berani, ada sifat berani macam orang muda, futuwah. Orang yang memiliki kehormatan dan keberanian macam orang muda. Lalu mereka berkumpul, fajtama'u, di rumah, fi dari, mana rumah Abdullah bin Jud'ana. Ini macam Uthman kan, ghair munsarif. Fasana'a, sana'a sama macam bikin.
Sini kita kata they prepare lah. Menyediakan untuk mereka semua lahum ta'aman. Nak bincang buat makanan. Lalu mereka pun ikat perjanjian. Wa ta'aqadu. Mereka mengikat perjanjian dan mereka ta'ahadu, ni sama makna ta'aqada, ta'ahadu. Sama makna mengikat. Tapi kalau nak buat lain-lain tu, kalau nak raikan kalimah yang lain, satu, kalau ta'aqada lebih kepada membuat perjanjian. Kalau ta'ahada lebih kepada bersumpah. Lebih kepada bersumpah. Sini mereka mengikat perjanjian dan mereka bersumpah dengan nama Allah. Wa ta'ahadu billahi. Liyakununna. Agar yakununna, mereka akan jadi yadan wahidatan. Wadah yatan mana? Tangan yang satu, artinya bersatu. Liyakununna, agar mereka semua jadi bersatu. Yadan wahidan, tangan yang satu, ma'a, dengan orang yang dizalimi. Mazlum, orang yang dizalimi. So mereka akan bersama orang yang dizalimi. Ala ni menentang. Ala ni lebih kepada against. Against, menentang orang yang zalim. Az-zalimi. Hatta sehinggalah orang yang zalim tadi yu'addiya, akan menunaikan ilaihi, kepada orang yang mazlum, dizalimi, haqqahu, haknya. Lalu fasammat, lalu orang Arab pun sammati. Al-Arabu, orang Arab menamakan zalikal hilfa, sumpahan ini ataupun perjanjian ini sebagai hilfal fuduli, perjanjian fudul. Waqalu, mereka berkata, laqad dakhala haula'i fi fadlin minal amri. Seolah-olah mereka semua tadi telah masuk ke dalam suatu benda yang mulia, al-fadlin. Perkara ni minal amr, perkara yang mulia. Ataupun sini kalau kita ikut luah tadi, fadl maknanya yang masuk dalam perkara berkenaan dengan harta dagangan, harta lebihan. So haula'i fi fadli minal amr. Summa, kemudian mereka pun masyau, berjalan pergi ke ila Al-As bin Wa'ilin. Fantaza'u, intaza'a yantazi'u, fantaza'u, menyentak, sentak balik. Ambil baliklah dengan kasar. Fantaza'u, lalu mereka mengambil balik minhu, dengan kasar, daripada merampas daripada Wa'il sil'ata, barang dagangan, panggil sil'ah. Barang dagangan, tadi bida'ah kan? Ini sil'ah. Sil'ah Zubaidi. Fadafa'u, lalu mereka pun, lalu dafa'uha, mereka menyerahkan barang sil'ah tadi ilaihi, kepada Az-Zubaidi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughtabitan, gembira. Irtabata yaghtabitu, mughtabitan ni khabar kana bagi atas nasab. So, Nabi gembira dengan perjanjian ini, bihadzal hilfi. Dan Nabi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutamassikan bi, Nabi berpegang dengannya. Maknanya Nabi berpegang dengannya, Nabi kalau ada orang yang dizalimi, langsung Nabi ingat balik perjanjian tadi. Perjanjian tu kita tak boleh membiarkan orang dizalimi. Hatta sehinggalah ba'dal kebangkitan, ba'dal ba'sati, sehinggalah selepas kebangkitan, atau ba'sah boleh baca dua, setul ba'sah, setul bi'sah. Selepas kebangkitan, maknanya selepas Nabi jadi Nabi. Harful fudul ini berlaku ketika Nabi umur 20 tahun. Maknanya 20 tahun
before nubuah lah. Yaqulu, Nabi berkata, hatta ba'dal, bukan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabitan bi hadzal halfi mutamassikan bihi hatta ba'dal bi'sah yaqulu. Sehingga selepas Nabi jadi Nabi, Nabi kata, yaqulu. Sehinggalah selepas Nabi jadi Nabi, setelah Nabi dibangkitkan jadi Nabi, so Nabi berkata, yaqulu, berkenaan dengan inilah, dia teringat balik cerita Halful Fuduri ni. Laqad, Nabi cerita balik. Sesungguhnya, laqad. Ni lam ni jawab qasam. Asalnya, wallahi. Wallahi demi Allah, laqad, sesungguhnya aku telah menyaksikan, syahidtu, mati sini. Tapi dal dengan ta ni dia makhraj dia sama kan? So syahid tu gitu. Syahid tu, idgham maksud itu. Syahid tu aku telah menyaksikan sini hilfan, perjanjian. Fi dari di rumah Abdullah bin Jud'ana. Kalaulah du'itu, aku dijemput, diajak, bihi, dengan perjanjian ni, fil Islam, dalam Islam. Mana kalau dalam Islam ni aku dijemput, diajak untuk ni, la nescaya, ajabtu, aku akan menyahutnya. Ajaba yujibu, menyahut. Kalau aku jadi hilang alif ni lah. Ajabtu je. Kalau aku kalau ada alif sini, so alif tu kena hilang. Kalau ajabtu, ajabta, ajabti, ajabtuma. So nescaya aku akan menyahutnya. So Nabi cerita mereka telah berjanji, tahalafu. So mereka telah berjanji, bersumpah sini, berjanji, untuk yaruddu, untuk memulangkan, radda yaruddu, menghantar balik, memulangkan, al-fudula, barang rampasan tadi kan, barang yang dia ambil, barang dagangan tadi, kepada ahliha. So ahli di sini maknanya kepada tuan dia lah. Tuan. So ahlun banyak guna ahlun. Ahlun mana penduduk, ahlun mana empunya, ahlun mana penghuni. Sini dalam konteks ni mana tuan punya lah. So ahliha. Wa an, agar la ya'uzza, agar tidak menguasai, zalimun, agar orang yang zalim tidak menguasai orang yang mazluman, orang yang dizalimi. So Nabi cerita Nabi lah sini. Okay, ini komentar lah tentang cerita ni. So wakana, dan adalah, min, termasuk, min mana? Termasuk hikmatillah, hikmat Allah Ta'ala yang maha tinggi, dan termasuk tarbiyah, wa tarbiyatihi, tarbiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah adalah termasuk hikmah Allah dan tarbiyah Allah ialah sini tak perlu terjemahan, ialah nasha'a, ini masdariyah aja sebab ada kana ni kan, ni isim kana lah, bermula dengan ni. So nasha'a, bahawa Nabi grow, sini grew kan, so Nabi membesar, so Rasulullah membesar. Nasha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesar dalam keadaan ummiyan. Hal kepada Rasulullah ni bagi atas tu kerana hal ummiyan. So, membesar dalam keadaan tidak pandai membaca. So la yaqra'u, tidak membaca dan tidak juga boleh menulis. Kalau kita tidak boleh, tidak dapat, sini tak ada perkataan ni, dapat. So tidak membaca, tidak menulis. Ummi ni maksudnya tidak membaca dan tidak menulis. La yaqra'u wa la yaktubu. Jadi ummi ni, sifat ummi Nabi ni telah menjauhkan. Fakana ab'ada, telah menjauhkan. Ab'ada yub'idu, menjauhkan.
Sini had ajalah. So telah menjauhkan daripada tuhmati tuduhan musuh-musuh, a'da'i, aduun jamak dia a'da, dan juga keraguan, wazinnah, keraguan orang-orang yang mughtaribina, ightaraba yaqtaribu, orang-orang yang asing. Orang yang asing mana orang yang asing daripada agama kita lah. Stranger. So stranger ni yang bukan duduk dalam kita, dia cari kelemahan je lah. Dia meragukan, dia ragukan. Al-muqtaribina. Wa ila dhalika, kepada perkara ini telah asyara al-Quran. Sebenarnya asyara al-Quran ila dhalika, sini asyara al-Quran ila dhalika. Quran telah mengisyaratkan kepada ummi ni dengan biqaulihi, dengan kata-kata Quran. Ni ayat Al-Quran. Wa ma kunta, tidaklah kamu, ni tidak, ni adalah, tidak adalah. So kunta kalau plus fi'il kan untuk Melayu tak payah terjemah kunta kan. Dan tidaklah kamu, sini terus kamu aja. Tidaklah kamu tatlu, membaca. Tidaklah kamu membaca min qablihi, sebelum Quran. Itu refer kepada Quran. Sebelum Quran kamu tidak baca daripada mana-mana kitab, min kitabin. Sebelum Quran ni kamu tak baca daripada mana-mana kitab. Wala takhuttuhu, tidak juga kamu khatta yakhuttu, melakarkan, intinya menulis. Tidak juga kamu menulis Al-Quran ini dengan yamin, kanan. Kamu dengan kanan kamu, dengan tangan kanan kamu. Izan, kalau begitu, mana kalaulah kamu pandai membaca, kamu pandai menulis, nescaya lartaba, akan ragulah. Irtaba, la tu nescaya. Izan, kalau begitu, la nescaya, irtaba, akan ragu-ragulah orang yang mubtilun, orang yang membatalkan. Itu yang orang yang tak percaya tadilah. Ini orang yang bohong, orang yang menolak kebenaran. Waqad, dan telah laqaba, menggelarkan. Waqad laqabahu, telah menggelarkan Nabi Al-Quran. So Al-Quran telah menggelarkan Nabi dengan bil ummiyi, dengan sifat ummi. Faqala, berkata Quran, alladina, orang-orang yang yattabi'una, orang-orang yang mengikuti ar-rasula, rasul itu, an-nabiyya, nabi itu, yang ummiyya, yang ummi itu, alladhi, yang mereka yajidunahu, yang mereka dapatinya, maktuban, tertulis indahum, di sisi mereka. Mana nama Nabi ni memang sifat-sifat dia ada dalam Taurat dan Injil. Fi, di at-Taurati, dalam Taurat, wal Injili, dan Injil. Okay, kita terjemah secara ringkas halful fuduli ni, ataupun halful fudul ni, perjanjian yang dinamakan sebagai halful fudul ataupun halful fudul. Nabi telah menyaksikan perjanjian al-fudul. Perjanjian itu adalah semulia-mulia perjanjian yang pernah didengari dan perjanjian yang paling tinggi kedudukannya di sisi orang Arab, di kalangan orang Arab. Kana sababuhu, sebabnya ialah anna rajulan, seorang lelaki, min Zubayd, daripada kabilah Zubayd, qadima Makkah, telah datang ke Mekah bi bidha'atin, membawa
barangan dagangannya. Fashtaraha minhu Al-As bin Wa'il. Lalu barangan tersebut telah dibeli oleh Al-As ibn Wa'il daripada lelaki tersebut. Di mana Al-As bin Wa'il merupakan ahadu ashrafi Quraisy, salah seorang daripada bangsawan Quraisy. Fahabasa anhu haqqahu, dia telah menahan hak lelaki Zubair tadi. Lalu lelaki Zubair tadi fasta'adda alaihi, telah meminta tolong daripada ashraf al-Quraisy, daripada bangsawan-bangsawan Quraisy untuk against terhadap As bin Wa'il. Fa'abau, pembesar Quraisy menolak ayyu'inu, untuk menolong ala As, terhadap As bin Wa'il, limakanatihi, kerana kedudukannya yang tinggi, wantaharu, bahkan mereka telah mengherdik dan menghalaunya, wastaghasa Zubairiyu, dan lelaki Zubair itu telah minta tolong pula, meraung meminta tolong kepada penduduk Mekah. Wasta'ana, dan dia minta tolong dengan setiap orang yang mempunyai kehormatan ataupun keberanian. Wahajatil ghairah, semangat telah berkobar, hajat, di kalangan lelaki-lelaki yang memiliki muru'ah dan futu'ah, kan? Kemuliaan dan juga keberanian. Fashtama'u, mereka telah berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Fasana'a lahum ta'ana. Abdullah bin Jud'an telah menyediakan makanan kepada mereka yang berkumpul, dan di sana mereka telah melakukan perjanjian, ta'aqadu, dan telah bersumpah dengan nama Tuhan, ta'ahadu billahi, dengan nama Allah, liyakununna, agar mereka menjadi orang yang akan bersatu, yadan wahidatan, bersama dengan orang yang dizalimi, menentang orang yang zalim. Sehinggalah yu'addiya, orang yang zalim akan menyerahkan atau menunaikan haknya kepada orang yang dizalimi. Fasammatil Arab telah menamakan, lalu orang-orang Arab telah menamakan zalikal hilfah, perjanjian itu, dengan nama Hilfal Fudul, perjanjian Fudul. Mereka kata, waqalu laqad dakhala haula'i, mereka semua ni, orang yang terlibat dalam perjanjian ini, sebenarnya telah masuk ke dalam fadlin minal amr, ini perkara yang mulia. Kalau kita nak terjemah fadl ini sebagai mulia, kalau kita terjemah sebagai harta tadi, mereka telah masuk ke dalam satu harta, fadlin minal amr, lebihan harta, perkara-perkara yang melibatkan harta yang lebih, dan harta dagangan. Summa masyaus, kemudian mereka berjalan pergi ke menemui As bin Wa'il, dan di sana lalu mereka intaza'u minhu, mengambil, merampas, menyentak daripadanya sil'ata Zubair, barangan milik Zubairi. Fadafa'uha ilaihi, lalu mereka menyerahkan barangan tersebut kepada lelaki Zubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughtabitan, gembira dengan perjanjian ini, dan Nabi berpegang dengannya, mutafassikan bihi, sehinggalah selepas kebangkitan Rasulullah berkata, Rasulullah menceritakan, aku telah menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an, kalaulah aku dijemput, diajak dengannya dalam Islam, nescaya aku akan menyahutnya, di mana mereka di sana telah bersumpah dan berjanji untuk memulangkan harta barang dagangan kepada empunya barang tersebut. Mereka bersumpah untuk memulangkan semula harta tersebut kepada pemiliknya. Mereka juga bersumpah agar orang yang zalim tidak boleh menguasai orang yang dizalimi. Tidak boleh menzalimi, orang zalim tidak boleh menzalimi orang yang dizalimi, orang yang lemah. Wa kana min hikmatillah, antara
hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, tarbiyah Allah ialah an nasya, bahawa Nabi membesar sebagai seorang ummi, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, dan sifat Nabi yang tidak boleh membaca dan menulis itu telah menjauhkan daripada tahmah musuh-musuh dan juga keraguan-keraguan orang-orang yang asing daripada Islam, sehinggalah Al-Quran telah menunjukkan kepada perkara demikian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun. Dan Al-Quran juga telah melaqabkan, ini telah menggelar Nabi dengan gelaran ummi, sebagaimana Al-Quran menyebut alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Wallahu a'lam bis-shawab.